أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه أتخلص من حول المحشر لمن آمن بالله ورسله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الباذلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan wajib bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam empat perkara. Qala muallifu rahimahullahu taala. Jadi alhamdulillah pagi ini pagi Ahad, maknanya hari yang pertama dari sesi minggu ini. Jadi alhamdulillah kita dapat bersua kembali untuk kita sama-sama mengikuti pelajaran melalui kitab Faridatul Faraid, itulah tentang ilmu aqaidit tauhid. Jadi hari ini nampaknya kita masuk kepada bahagian kedua daripada muqarrar yang kebiasaannya pelajaran ilmu akidah tauhid. Itulah minggu lepas kita telah selesai bahagian uluhiyah. Jadi yang sekarang yang kita baca tadi itu adalah kita sudah masuk secara tak langsungnya, kita sudah masuk kepada bahagian kedua. Nama dia an-nubuwah ataupun risalah. Tentang kenabian para nabi, kerasulan para rasul. Kalau kita katakan nabiyun ataupun nabiun, ada dua versi. Nabiun ataupun nabiyun itu ialah zat yang menjadi nabi. Mana orang yang menjadi nabi itu dipanggil nabiyun atau nabi, an-nabi. Ada juga versi mana an-nabiu, mana nabiun. Karena nabiun itu maksudnya orang yang memberitakan. Jadi orang yang jadi nabi itu dipanggil nabi. Orang yang jadi rasul itu dipanggil rasul. Maka seorang yang dikatakan nabi itu ataupun seorang rasul itu, dia ada ciri-ciri yang khas. Dia ada sifat-sifat yang khusus. Dia ada kualiti-kualiti yang khusus, yang itulah yang akan membezakannya daripada orang lain. Maksudnya dari sudut pangkatnya sebagai nabi itu terbeza. Seorang yang dikatakan nabi, itu dia terbeza dengan yang tidak nabi. Supaya apa ini? Supaya maknanya sekitar nabi ini, dia ramai manusia yang mendakwa diri mereka nabi, padahal mereka bukan nabi. Karena nabi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang nak meraih kepentingan diri sendiri. Karena yang jadi nabi, yang jadi rasul ini wajib dipatuhi, ditaati, diikut segala apa yang diarahkan olehnya. Karena bukan kita orang Islam saja bahasanya nabi itu lebih aula daripada diri kita sendiri. Kalau bertembun di antara kepentingan kita dengan kepentingan nabi, kalau nabi itu masih hidup sekarang misalnya,
Wajib kita kena dahulukan kepentingan Nabi. Dan kalau jadi mudarat kepada kita sekalipun, tidak mengapa, kerana Nabi itu lebih awla daripada kita. Kerana Nabi itu ialah khairul khalqi asyraful anam. Maka itu difahami oleh manusia seluruhnya. Seorang yang dikata sebagai Nabi itu dia memiliki keistimewaan bahawasanya apa pun perintahnya dan arahannya mesti dipatuhi. Jadi dengan sebab itu ramai orang di sepanjang zaman dan sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mendakwa mereka Nabi atau Rasul. Maka dengan sebab itulah perlu ada suatu orang panggil ciri-ciri yang khusus, kriteria yang khusus, sifat-sifat yang khusus, yang maksudnya itu ialah kualiti. Mana seorang Nabi itu dia berbeza. Jadi kalau tidak adanya ciri-ciri yang khas ataupun sifat-sifat yang khusus ini boleh membawa kepada orang panggil kita tidak tahu yang mana Nabi ataupun Nabi yang benar dan juga Nabi yang palsu. Dan makna ma'rifah itu makna ma'rifatullah juga kita kena kenal Nabi, ma'rifatun Nabi ar-Rasul. Jadi makna ma'rifah tu makna ma'rifah ataupun makna ma'rifah mengikut takrif itu sebagaimana kita dah belajar tu ada tiga ciri. Dan makna ma'rifah secara orang panggil makna ruh ma'rifah itu apa dia? Iaitulah mana yatamayyazu, itu ditafsirkan dengan makna yatamayyazu. Maknanya makna ya'rifu ataupun al-ma'rifah dengan makna at-tamayyuz. At-tamayyuz itu maksudnya boleh membezakan. Kenal ini maksudnya kita boleh membezakan Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu. Tuhan tu ramai. Tiap-tiap benda yang disembah nama dia Tuhan dah. Tapi adakah sebenar layak dia tu disembah? Itu tak ada. Saja yang layak disembah dan sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana membezakan Tuhan yang sebenar dengan Tuhan yang palsu yang begitu ramai ni? Ialah dengan ciri-ciri yang khusus. Ciri-ciri khusus kepada Tuhan itu dinamakan sebagai uluhiyah. Mana ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para rasul Nabi ini mereka ada kekhususan. Kekhususan inilah yang akan membezakan mereka dengan nabi-nabi yang palsu yang didakwa oleh manusia. Cuma yang mendakwa jadi Tuhan itu tak ramai. Kerana dakwa jadi Tuhan itu suatu dakwaan yang agak lebih berat kerana mereka perlu membuktikan sesuatu yang lebih hebat berbanding dengan mendakwa jadi rasul. Dengan sebab itu catatannya tidak ramai yang mendakwa jadi Tuhan. Kalau zaman kita yang mutakhir ini, antara misalnya pada suatu ketika dulu isu Ayub bin mendakwa dia adalah makna Tuhan, ataupun yang lain-lain. Tapi yang mendakwa jadi rasul ini agak banyak berbanding dengan agak ramai berbanding dengan orang yang mendakwa jadi Tuhan. Jadi dengan sebab itulah sangat-sangat penting mustahak kita kena mengenali ciri khas Nabi itu, supaya kita tak bertukar dah. Kerana makna kenal itu ialah boleh membezakan. Boleh membeza ni maksudnya tidak bertukar. Kalau kita keluar daripada masjid, kita sauk selipar orang lain, makna kita tak kenal selipar kita. Makna kita tak boleh nak beza nama dia. Bila tak boleh nak beza nama dia tak kenal. Jadi bagaimana nak membezakan Rasul yang sebenar dengan Rasul yang palsu? Rasul yang palsu ni ramai, Nabi yang palsu ni ramai. Ramai orang mendakwa mereka Nabi, mereka Rasul. Jadi ciri-ciri khas, sifat-sifat khas, kualiti-kualiti yang khusus itu dipanggil sebagai nubuwah. Nubuwah, kalau Rasul maksudnya orang yang jadi Rasul. Nubuwah, sifat-sifat kerasulan. Sifat-sifat khas yang menjadikan dia tu jadi terbeza dengan yang tidak rasul. Itu dipanggil nubuwah. Risalah kerasulan. Rasul yang menjadi rasul. Risalah sifat-sifat yang khusus yang ada pada rasul. Begitu juga uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tu ilahun. Allah itu ilah, makna Tuhan. Dan Tuhan itu ialah Allah Ta'ala adalah Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar dalam arti kata, dia ada sifat-sifat yang khusus yang dipanggil sebagai sifat-sifat ketuhanan yang kita telah selesai belajarnya pada minggu lepas. Jadi nak mengenali Allah Ta'ala melalui sifat-sifat yang khususnya. Begitu juga para rasul, para nabi. Jadi macam mana kita boleh mengenali seorang itu benar-benar rasul? Pastikan
adanya ciri-ciri khas ini, adanya kualiti-kualiti yang khusus ini, mana sifat-sifat yang khusus ini. Itu yang menjadikan terbeza Nabi dengan tidak Nabi. Maksudnya Nabi itu mengaku jadi Nabi, tetapi dia bukan Nabi yang sebenar sebab iktibar kepada sifat-sifat ini. Dan satu lagi penegasan di dalam agama kita dan juga Qawaiduddin. Qawaiduddin maksudnya macam mana? Dia bukan ini saja, bukan tentang orang panggil sifat-sifat ini saja, bahkan di sana ada penegasan-penegasan. Maksudnya statement-statement dalam bentuk penegasan. Itulah bahasanya, contohnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamul anbiya wa khatamur rasul. Ini akidah juga. Nah, yang wajib kita pegang, yang wajib kita i'tiqad bahwasanya Nabi Muhammad itu ialah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Apa makna Nabi Muhammad itu ialah khatamul anbiya, khatamul mursalin, yakni la nabiyya ba'dah. Tak ada dah nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Tak ada dah rasul selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pergi kemah keming hak ni, maknanya dah selepas daripada Nabi wafat itu, siapapun apapun yang mendakwa mereka itu adalah rasul ataupun nabi tidak boleh diterima sama sekali. Jadi macam mana? Ramai orang yang terkeliru, yang tertipu daya. Suatu ketika dulu semasa dengan isu ayah PIM. Pada masa tu juga, geger juga di negara kita, dengan Rasul Melayu. Ada yang mendakwa dia tu Rasul Melayu. Umat Melayu pun dia kena ada Rasul juga. Begitu. Tidak kira lah huraiannya macam mana, penjelasannya macam mana. Kalau kita dah pegang kemah keming, kata orang mantap, teguh, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir. Itu sebagaimana penegasan makna dalam hadis menyebut. Itu dipanggil penegasan dalam agama kita. Yang bermakna Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Maknanya la nabiyya, la rasulah ba'dahu. Tak ada dah Nabi, tak ada dah Rasul selepas daripada dia, tak ada dah. Tapi macam mana ramai lagi orang boleh terima kepada orang-orang yang mendakwa mereka itu adalah Rasul di zaman kita sekarang ini? Itulah bermakna dia bukan dia tidak tahu, dia tidak i'tiqad, orang panggil akidah-akidah yang betul. Maksudnya jahil tentang agama ini sehingga boleh menerima. Dan pengikut kepada orang yang mendakwa jadi Rasul Melayu itu, itu bukan ahli-ahli kopra antaranya. Ini macam mana mereka ni? Maksudnya, adakah mereka ni terlalu tandus, kering dengan ilmu Islam yang paling asas, paling basic, sehingga mereka boleh menerima, orang panggil, pengakuan-pengakuan begitu, orang yang menjadi Nabi, Jadi dengan penegasan itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi supaya kita lebih mengenali Rasul dan Nabi. Walaupun kita dah tak terima dah. Walaupun memang kita tidak akan terima punya. Kalau ada orang mengaku itu Rasul Nabi, kita tak akan terima. Kita akan tolak, kita akan nafikan sekeras-kerasnya. Di atas dasar tak ada. Di atas prinsip dasarnya ialah tidak ada dah Nabi, tidak ada dah Rasul selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah ada suatu pegangan yang sangat mantap dengan itu, tetapi kita juga kena ada pengenalan-pengenalan. Kena tahu juga, orang panggil pengenalan-pengenalan yang khusus kepada para Rasul dan juga Nabi untuk lebih jadi mantap lagi. Jadi, yang menjadikan terbeza dan terbezanya Nabi, Rasul daripada yang tidak Rasul itu ialah inilah sifat-sifat. Sifat ini dipanggil sifat-sifat nubuah. Nubuah itu ialah sifat-sifat kenabian. Risalah makna kerasulan selain daripada perkara-perkara yang lain. Selain daripada perkara-perkara lain yang membuktikan bahawa seorang Rasul itu adalah Rasul. Contohnya apa dia? Seperti mu'jizat. Mu'jizat itu adalah setengah daripada dalil burhan kepada bahasanya seorang itu adalah Rasul. Nabi sudah tidak ada dah. Nabi sudah wafat. Kalau begitu tidak ada mu'jizat. Ada. Apa dia mukjizat yang masih ada berkekalan ialah Al-Quranul Karim. Itu adalah mukjizat yang hidup terus sehingga hari kiamat. Namun untuk memahami kemukjizatan Al-Quran itu,
Maknanya status Al-Quran itu sebagai mukjizat yang dia ada makna i'jaz. I'jaz, mukjizat itu perkara yang melemahkan orang lain untuk buat serupa tu, mendatangkan seumpamanya. Jadi Al-Quran itu mukjizat bermakna dia ada makna i'jaz. I'jaz itu maksudnya melemahkan. I'jazul Quran itu dia ada pada lafaznya, susunan lafaznya, laras bahasanya. Itu satu. Yang keduanya dia ada pada makna. Makna tiap-tiap orang panggil tarkib Al-Quran. Tarkib ni makna satu ayat lah kita kata. Kalau digali akan dia sedalam mana pun kepakaran apapun yang dimiliki oleh penggali makna Al-Quran itu, dia tidak akan dapat menemui dasar kepada makna. Makna dia tidak akan habis. Itulah mukjizat Al-Quran dari sudut makna. Jadi untuk kita tu dapat mengetahui dan merasai Al-Quran itu sebagai mukjizat, kita kena ada ulumul Quran. Ulumul Quran makna ada ilmu-ilmu tentang Quran. Ilmu Quran itu ilmu tentang bacaannya, cara bacaannya betul dengan tajwidnya, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan orang panggil bacaan Al-Quran. Jadi kemudian ilmu memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, barulah kita akan dapat rasa mukjizatnya Al-Quran. Kalau tidak, kita rasa macam yang dijajah oleh Islam liberal. Dia kata Quran ini bukan dia demo, dia lepaskan Al-Quran daripada tangannya sehingga terjatuh dengan secara sengaja, dan dia katakan Al-Quran samalah seperti kitab-kitab yang lain. Tidak ada apa-apa kemuliaan dan kehormatan. Sama saja dengan buku-buku yang lain. Begitu. Tergamuk mereka mengatakan begitu. Sedangkan Quran itu ialah kalamullah. Bagaimana yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Jadi maknanya, begitu Al-Quran itu ada makna mukjizatnya. Jadi mukjizat ni bukan Quran. Quran itu ialah mukjizat yang teragung yang diberikan oleh Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi nabi, yang menjadi rasul ini Allah Ta'ala beri suatu mazaya ataupun maziyah, yakni keistimewaan yang namanya ialah mukjizat. Maka semenjak daripada dulu lagi, orang-orang yang beragama dengan agama samawi, ialah agama Islam lah sebenarnya, tetapi akhirnya telah orang panggil menyeleweng daripada agama samawi yang sebenar Islam itu jadi agama Kristian, jadi agama Yahudi. Itu disebut dia agama samawi itu kerana asal dia daripada Allah Ta'ala juga agama itu. Tapi agama itu maksudnya agama Islam. Agamanya sebenar itu agama Islam sahaja. Dan semua Nabi Rasul itu beragama dengan agama Islam. Itu kita kena faham. Kalau kita belajar dalam Muqaranatul Adyan, agama monoteisme, agama tauhid ini ada 3. Kristian, Yahudi, Islam. Itu tak betul. Tak betul. Mengikut pandangan Islam, agama yang berakidah dengan akidah tauhid hanya agama Islam saja. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa AS dan lain-lain Nabi, Nabi Sulaiman dan semua para rasul itu semuanya beragama dengan agama Islam. Cuma, ini kita nak, sebelum kita pergi kepada sifat-sifat yang khusus Nabi itu, yang kita nampak dulu. Jadi Islam itu dia ada makna yang umum, dia ada makna yang khas, dia ada makna yang akhas. Makna yang umum, ada makna yang khas, khusus, dan ada makna yang terlebih khusus. Maksud sayanya ialah macam mana dikatakan orang panggil selain daripada Nabi Muhammad itu agama Islam juga. Jadi umat-umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dijenamakan, tidak diletak nama dia sebagai muslimin. Pada hakikat mereka adalah orang Islam. Mereka hanya disebut, dilabel sebagai orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Musa AS. Mereka tidak disebut sebagai orang Islam, walaupun sebenarnya mereka adalah orang Islam. Dan kita belajar awal-awal kitab dulu apa makna Islam. Makna orang panggil makna kalimah dia. Al-Islam itu bimakna al-bidayah. Islam dengan makna permulaan itu ialah dengan makna al-istislam. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Taala, makna dia orang Islam lah.
Tu menyerah diri itu maksudnya menjadikan dirinya ini zahir dan batinnya untuk menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna nihayahnya ialah as-salamah, makna selamat. Bila kita serah diri kita kepada Allah Taala, kita akan jadi selamat. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Begitu kalau kita rujuk dari segi juzuknya ialah juzuk yang pertama, helaian yang terakhir. Yang pertamanya tentang orang Yahudi yang mendakwa mereka, ni kita nak sebutkan tentang bahawasanya semua para rasul Nabi adalah beragama Islam. Allah Ta'ala yang menyatakannya di dalam Al-Quran. Sebagaimana orang Yahudi. Yang orang panggil mendakwa mereka itu mengambil agama mereka daripada anak-anak Nabi Yaqub, itulah Bani Israel. Israel itu ialah nama kepada Nabi Yaqub. Dengan bahasanya, Bani maknanya anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Israel itu kalau dengan bahasa Arabnya ialah Abdullah. Kerana dalam bahasa Arab pun ilah. Dia ada satu buku, pernah saya baca buku dulu, ni lama dah masa saya remaja lagi. Saya ingat lagi bahasanya ketika kita tu remaja, kita masih bersekolah. Begitu kalau hari PIBG tu kita tu dapat adalah biasanya daripada tingkatan 1 kita dapat hadiah lah untuk subjek yang terbaik. Dan salah satu daripada buku yang kita yang diberi hadiah kepada kita ialah tentang makna Al-Fatihah. Penulisnya ialah Abdul Kalam Azab, orang India, yang membahaskan tentang perkataan Tuhan dalam bahasa Semit, dalam bahasa mana Arya, dalam bahasa orang panggil Arabnya ilah bahasa Arab ilahun. Jadi bahasa lain pun dia tak lari daripada perkataan El itu maksudnya ilah. Mana Israel, itu maksudnya Tuhan. Jadi Isra makna abdu, makna hamba Tuhan. Jadi kalau Israel makna Abdullah dengan bahasa Arabnya. Itu nama kepada Nabi Yaqub AS. Bani Israel ialah anak-anak Nabi Yaqub yang kita tahu semua 12 orang. Jadi kalau orang Yahudi itu mendakwa mereka mengambil agama mereka itu daripada anak-anak Nabi Yaqub, Allah Ta'ala menempelak mereka dengan membuat pertanyaan kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Hei orang Yahudi, Allah Ta'ala tanya kepada orang Yahudi. Adakah kamu ada semasa Nabi Yaqub AS hadaral maut, mana hampir nak mati? Yang mana kata idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika tu masa Nabi Yaqub AS dekat nak mati, maka kesemua anak-anaknya 12 orang itu makna ada di sampingnya, di sisinya. Lalu Nabi Yaqub tanya kepada semua anak-anak dia. Mana bani mana apa ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku sekalian, selepas ketiadaan bapa ini, kamu nak sembah siapa dia? Seorang bapa yang beriman, yang dibimbangi, yang dirunsinkan olehnya ialah akidah anak-anaknya, agama anak-anaknya, iman anak-anaknya. Dengan sebab itu, beliau bertanya ketika hadir mati, hampir-hampir dekat nak mati, Nabi Yaqub sempat bertanya kepada anak-anaknya 12, anak-anakku sekalian, kalau bapa sudah tiada, kamu nak sembah siapa? Qalu, menjawab mereka itu semua anak-anak Nabi Yaqub AS. Menjawab, na'budu ilahaka. Kami nak sembah Tuhanmu. Jadi Nabi Yaqub dia tanya, ma ta'buduna min ba'di. Mu nak semua. Nabi Yaqub tak tanya, ma ta'kuluna min awe-awe semua, anak-anakku semua. Kalaulah ayah dah meninggal dunia, kamu semua nak makan apa, nak buat kerja apa? Tak ada. Hak tu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita yang tidak dijamin itu yang dibimbangi. Kita ni duk bimbang hok masalah kehidupan dunia.
Masalah orang panggil keselamatan daripada bahaya akhirat ni kita tidak bimbang. Orang yang beriman dia bimbang keselamatan agama. Agama tu maksud din tu ialah hari pembalasan. Akhirat kelak, gabriel neraka tu, bahaya neraka lebih besar daripada segala mara bahaya yang lain daripada tu. Hak tu yang sepatutnya kita bimbang, kita takut. Jadi Nabi Yaqub AS dia tanya anak-anak dia, apa yang kamu semua akan sembuh selepas daripada bapa telah tiada? Bimbangnya dia. Kalau anak-anaknya tersalah akidah, rosak akidah, rosak iman. Lalu beliau menanyakan apa yang mereka akan sembuh, beragama dengan agama yang macam mana setelah ketiadaan. Lalu semua anak-anak Nabi Yaqub AS ini menjawab, na'budu ilahaka. Wahai bapa jangan bimbang. Soalan begitulah. Wahai bapa jangan bimbang. Kami akan sembuh Tuhan bapa. Siapa dia Tuhan bapa? Itulah Tuhan kami. Tuhan kepada ayah kepada ayah. Bapa kepada bapa. Tuhan kepada ayah kepada ayah. Tuhan ayah-ayah. Siapa dia? Mana ilaha wa ilaha abaika. Abaika Tuhan bapa ayah. Siapa dia bapa ayah? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Tu bapa ayah. Bapa kepada Nabi Yaqub AS itulah Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu anak Nabi Ibrahim AS. Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim juga. Jadi bapa-bapa ni tak kira lah. Ayah tu pok saudara. Itu dia panggil abad, bapa belaka. Ayah jangan bimbang. Wahai ayah. Ayah janganlah bimbang, jangan runsing tentang itu, kerana kami semua tidak akan tersalah pilih Tuhan. Kami akan sembah Tuhan ayah sendiri. Kami akan sembah Tuhan kepada ayah. Yakni Ibrahim, mana Ismail, Ishaq, Tuhan kepada Nabi Ibrahim, Tuhan kepada Nabi Ismail, Tuhan kepada Nabi Ishaq. Tak lain tak bukan. Ilahun wahidah. Tuhan yang satu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Kami sekaliannya, kata anak-anak Nabi Yaqub, wa nahnu lahu, kami hanya baginya lah muslimun, kami Islam. Apa makna Islam? Menyerah diri. Tengok anak-anak Nabi Yaqub AS yang dikatakan sebagai Bani Israel mengatakan mereka itu Muslim, tetapi tidak dijenamakan sahaja. Sebab itu adalah kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenama Muslimun itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi orang panggil kemuliaan umat-umat yang lain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu, yakni ummatun Muhammadiyah, umat yang terbaik, umat yang terpilih, supaya kamu menjadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Nabi menjadi saksi di atas kamu. Allah menobatkan kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik. Udulan wa khiyaran. Itu makna ummatan wasata. Udulan yang terpilih wa khiyaran. Makna udulan yang terbaik dan juga khiyaran yang terpilih. Jadi anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam menyatakan mereka Islam bagi Allah Subhanahu wa nahnu lahu muslimun. Jadi macam mana orang Yahudi? Allah Taala tanya kepada dia, "Hei orang Yahudi, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut?" Hei orang Yahudi, kamu ada ke tidak ketika Nabi Yaqub alaihissalam hampir dekat nak mati? Il qala li bani ma ta'buduna min ba'di, ketika itu dia kata kepada semua anak dia, kamu nak sembah apa dia selepas bapa tiada ni? Lalu anak-anaknya berkata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub lah Bani Israel tu. Anak-anak Nabi Yaqub, yakni Bani Israel, hok mula-mula, hok cuk yang pertama, batch yang pertama.
asas kepada anak-anak Nabi aku ialah anak Nabi aku langsung kepada dia lah. Mengatakan mereka itu Islam. Alih-alih orang Yahudi kata dia beragama Yahudi itu ambil daripada Bani Israel. Ambil daripada Nabi aku. Itu bohong, pelawak. Tak betul. Kemudian halaman seterusnya Allah Ta'ala menyatakan memerintahkan kita sekulu amantu billah wa ma unzila ila dan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, kepada Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, wal asbaq dan juga orang panggil anak cucu. Semua tu maknanya fala nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun juga. Jadi semua nabi-nabi itu Allah Taala sebut dan akhirnya Allah Taala membawa pernyataan bahasanya mereka semua itu adalah Islam. Jadi semua rasul nabi adalah beragama Islam. Satu saja agama Islam. Cuma kekhususan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa dijenamakan mereka dengan umat Islam. Muslimun, umat yang lain tidak dipanggil sebagai Islam walaupun pada maknanya ialah Islam. Karena Islam dengan makna yang umum ialah dengan makna al-istislam. Menyerah diri kepada Allah. Tiap-tiap orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Ta'ala dengan akidah yang betul, maka dia orang Islam. Tetapi mereka tidak dinamakan. Selain daripada umat Nabi Muhammad tidak dinamakan Islam. Islam dengan makna yang khusus ialah nama kepada umat Nabi Muhammad. Muslim. Orang Islam. Dan Islam dengan makna yang akhas, terlebih khusus ialah arkanul Islam. Makna rukun-rukun Islam. Jadi, semua para rasul, Nabi itu adalah Muslim. Wajib kita kena yakin begitu. Cuma oleh kerana ilmu dah bercampur aduk dah. Ilmu Islam ni dengan muqaranatul adyan perbandingan agama. Sebab itulah kita kena belajar Islam tu daripada sumber Islam yang sahih dulu. Baru kita boleh belajar panggil pandangan-pandangan orang lain tentang Islam. Jadi maknanya setiap rasul Nabi itu adalah Muslim belaka. Tu wajib kita kena yakin begitu. Bukan Nabi Musa yang mengasaskan agama. Tu ada juga mana agama Yahudi itu dikatakan. Atau Nabi Isa yang mengasaskan agama Kristian itu bohong, tak betul, palsu, batil. Macam mana Nabi Isa mengasaskan agama Kristian sedangkan dia Muslim, dia orang Islam. Yang mengasaskan agama Kristian ialah Paulus. Orang yang diberi tanggungjawab oleh Paus di peringkat gerejanya di sana untuk membunuh Nabi Isa AS di Jerusalem. Tetapi apabila dia sampai ke mana Nabi Isa telah dibunuh mengikut pandangan orang Kristian, orang Yahudi. Hakikatnya i'tiqad kita ahlul Islam, ahlul haqq. Nabi Isa AS tidak dibunuh. Nabi Isa AS disebut dalam Al-Quran bahawa dia diangkat, beliau baginda diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Nabi Isa tidak mati, tidak disalib. Yang disalib itu ialah mereka seorang daripada sahabatnya yang telah dihapuskan wajahnya, maksudnya dipalingkan mukanya, maka muka dia nak menyerupai Nabi Isa. Orang menyangkakan itu Nabi Isa AS lalu disalib, dibunuh. Itu akidah Kristian. Nabi Isa dibunuh, disalib. Akidah kita ahlul haqq, ahlul Islam, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jelas. Kalau itu pun kita tu mana dah. Itu pernyataan daripada Al-Quran. Jadi begitulah makna semua rasul adalah nabi belaka, rasul belaka. Jadi dengan sebab itu jangan kita terpedaya dengan pernyataan-pernyataan yang salah ini. Jadi dengan sebab itulah mana untuk lebih jadi mantap, lebih teguh lagi, mana kita kena tahu sifat-sifat yang khusus. Dan mukjizat sebagaimana yang kita sebut saat ini mukjizat. Mukjizat ni orang-orang yang pernah beragama dengan agama samawi dia cukup faham, dia cukup tahu asalnya seorang rasul itu mestilah ada mukjizat. Sebab itu dalam kitab Durratun Nasim ada diceritakan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni maknanya Nabi ni dia berhadapan dengan musyrikin Mekah. Setiap hari berlaku mukjizat. Kerana apabila orang musyrikin Mekah khianat kepada Nabi, menyakiti Nabi, maka pada masa itulah akan timbul panggil mukjizat. Tetapi tetap saja musyrikin Mekah ini tak tersentuh hatinya. Kerana mereka ini digelar sebagai orang jahiliyah.
Dia berbeza dengan orang-orang lain yang mengetahui sedikit sebanyak tentang agama Samawiyah. Jadi mereka tu tak kisah apa pun yang berlaku kepada Nabi, luar biasa, pelik pun, mereka tak terima. Karena hati mereka itu sudah tertutup untuk menerima Islam, bagi mereka yang tertutup lah. Tapi tidak bagi orang-orang yang beragama dengan agama Samawiyah. Ketika satu orang raja daripada Syam, nama dia Habib bin Malik, melakukan pertemuan dengan Raja Makkah pada masa itu, Abu Sufyan, dan juga menteri-menterinya. Di suatu tempat, Habib bin Malik dia bawa 12,000 angkatan tentera berkuda. Kemudian mereka berjumpa di satu tempat, nama dia Abtah, itu di luar daripada kota Mekah. Begitu selesai urusan kenegaraan di antara Raja Malik bin Syam ini dengan Raja Makkah pada masa itu. Lalu Habib bin Malik menanyakan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy Makkah ini tentang seorang yang mendakwa dia adalah Rasul. Katanya, di tempat kamu ini, di negara kamu ini, ada seorang laki-laki yang mendakwa dia adalah Rasul. Betul, kata mereka. Bagaimanakah sifat-sifatnya? Lalu Abu Sufyan dan juga rakannya menyatakan, dia kata, orang ini dulunya kami sangat sanjung, kami sangat hormat, kami sangat sayang. Semenjak beliau dilahirkan. Karena tidak ada orang yang seumpamanya. Nabi ini disebut dalam ahsanun nas khulqan wa khuluqan. Manusia yang terbaik. Nisbah kepada kejadian yang zahir, fizikalnya, suaranya, bentuk tubuh badannya, apa-apa. Dan khuluq, perangainya. Tak boleh nak tik, tak boleh nak tek. Maksudnya sangat sempurna. Begitu tidak ada satu manusia pun, tua, muda, kecil, besar, laki-laki, perempuan yang tidak boleh suka kepada Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Tapi setelah dia tu umur 40 tahun, dia dakwa dia tu Nabi Rasul dan dia ajak kami kepada agama. Tak tahu entah mari pada mana dia reka. Dan akhirnya sampai kepada satu peringkat dia mencela Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Dia dah jadi berona dah. Lari stesen dia kata. Jadi pelik dah. Jadi itu kata mereka kepada Habib bin Malik. Habib bin Malik tak puas hati. Baiklah kalau begitu saya nak berjumpa dengan dia. Sekarang kamu pergi ambil Nabi Muhammad itu datang kepada saya, tak kiralah dia nak tak nak kamu paksa dia. Kalau dia tak nak pun paksa dia untuk datang kepadaku. Kerana aku nak tanya sendiri. Lalu apabila didatangkan ketika itu bersama Nabi ialah Siti Khadijah dan Abu Bakar, isteri Nabi dan juga sahabat karibnya. Begitu pemimpin Mekah mengutuskan pegawai mereka, lebalan mereka untuk meminta Nabi hadir ke majlis. Tak mau mereka akan gunakan cara kekerasan. Begitu hulu balan raja saat ini menyatakan hal ada raja daripada Syam itu nak berjumpa dengan kamu. Jadi Nabi pun tak ada masalah lah bagi Nabi. Cuma Siti Khadijah dan Abu Bakar agak rasa bimbang. Dengan sebab itu mereka menahan Nabi. Namun Nabi menegaskan tak apa. Allah Ta'ala bersamaku. Lalu Nabi pergi. Bila sampai kepada majlis, begitu orang-orang Syam pakak orang panggil duk hitam nak tengok Nabi Muhammad ni secara mana orang mendakwa jadi Rasul, jadi Nabi. Lalu apabila sampai ke hadapan Habib bin Malik, Raja Syam ketika itu, lalu Habib bin Malik terus bertanya kepada Nabi. Apa dia soalannya? Soalannya adalah, adakah benar engkau telah mendakwa, engkau mengaku bahasanya kamu itu Nabi Allah, Rasulullah? Nabi mengangguk kata, ya betul tuanku. Baiklah, alakal mu'jizat. Selalu dah dia. Adakah bagi engkau mukjizat? Kerana orang yang mengaku Nabi dia kena ada mukjizat.
Lalu Nabi kata, "Masyikta, mu nak gapo dia? Apa yang kamu nak? Minta apa saja." Begitu. Dia cara bermualak, bercakap, berhubungan itu dia mesti bila berhadapan dengan raja dengan mesti juga kena tunjukkan kehebatan. Nabi tak kata na'am, Nabi kata, "Masyikta, mu nak gapo dia? Mu ada mukjizat ke tidak? Apa yang kamu mahukan? Silakan minta apa yang saja kamu." Begitu kata Nabi. Jadi nak rayaknya ialah orang yang memahami, kerana Habib bin Malik itu beragama Nasara pada masa itu. Jadi maksudnya orang yang beragama dengan agama langit ini yang asal, walaupun telah diselewengkan, mereka tahu kaedah-kaedahnya. Kalau seorang Rasul itu dia kena ada mukjizat. Jadi kalau tidak ada mukjizat itu sajalah. Tu. Maka begitu. Jadi mukjizat itu bukan sifat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Itu adalah benda yang khariji. Tambahan, idafi. Allah Ta'ala tambah, topak. Itu dipanggil topak, bahagian topak. Huk zati, sifat zati. Itu tepat asas berpegangnya. Ialah sifat kenabian inilah, sifat kerasulan ini. Huk 4 perkara ni. Jadi sifat yang wajib bagi Rasul, kemudian ada yang mustahil baginya dan juga yang harus baginya. Jadi inilah dipanggil sifat teras, dia panggil sifat zati yang tak bercerita tangga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul pastinya sifat-sifat ini ada padanya secara rasikhah, sangat teguh. Ada pun mukjizat tidak disebut dan dibilangkan sebagai ciri-ciri khas kenabian Nabi, kerana mukjizat itu ialah amrun kharijiyun, perkara yang berasingan daripada diri kenabian itu. Itu adalah topak, maknanya orang panggil meziyah, makna keistimewaan, makna benda hok luar pula dah. Hakikat diri Nabi, diri Rasul, dia kena ada 4 sifat ini. Maka kalau tidak ada satu saja daripada 4 ini ataupun 3 mengikut cara membilangnya dan kefahaman, maka dia bukan Rasul, maka dia bukan Nabi. Walaupun dia boleh buat benda-benda yang pelik, yang luar biasa sekalipun. Itu adalah benda yang topak saja. Bukan isu asas teras pengiktibaran bahasanya seorang itu ialah Nabi Rasul. Tetapi yang menjadi orang panggil teras kepada perceraian, faslun, perceraian perbezaan, mana farok di antara Rasul yang tidak Rasul. Yang dengan itu orang tidak mudah-mudah boleh mendakwa mereka itu sebagai Rasul. Ada pun mukjizat, perkara yang luar biasa itu boleh berlaku juga. Tapi dia bukan mukjizat. Kalau berlaku kepada orang yang tidak Rasul Nabi, dia bukan mukjizat. Tapi perkara tetap mencarikan adab yang luar biasa. Jadi kita kena kenal sifat-sifat Rasul yang khusus, sifat-sifat Nabi yang khusus ini. Yang wajib mereka itu bersifat dengannya, kerana dengan itulah menjadi satu faraq yang besar. Perbezaan yang besar di antara maknanya Rasul yang sebenar dengan Rasul yang palsu, begitu juga Nabi. Maka dengan mukadimah itu kita nak masuklah. Jadi makna sifat yang khusus, sifat yang teras kepada seorang Nabi itu ataupun Rasul itu, inilah 4 sifat, 4 perkara. Yakni sifat yang wajib. Wajib ini maksudnya ialah wajib pada akal. Wajib pada akal, tak terima akal kita tak adanya 4 sifat ni. Ataupun dengan makna yang kita pintas, maksud dia ialah barang tentu ada. Sifat yang tak dapat tiada, kena ada di diri dia. Itu dia. Jadi itu dia panggil sifat yang wajib. Itu fahami semula. Walaupun kita sudah berada pada tahap bahagian kedua, bahagian nubuah, kena ingat mukaddimah. Itu kena bawa sama-sama. Apa makna wajib? Makna barang tentu ada, tentu sungguh. Jadi yang wajib, yakni yang wajib itu apa dia? Sifat. Sifat-sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua Rasul, tidak tertinggal seorang pun. Pasti kena ada 4 perkara ni, 4 sifat ni. Jadi di atas orang yang memiliki 4 sifat yang wajib bagi Rasul, maka tidak boleh luput satu sifat sekalipun. Kerana itu tidak akan melayakkan dia sebagai Rasul yang sebenar. Jadi wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam 4 perkara. Yang ini 4 sifat yang wajib, yang menjadi tanda
yang menjadi alamat yang jelas bahawasanya ia adalah seorang nabi atau tidak. Apa dia? Yang pertama, sidqun, mana benar. Sidqun benar, artinya dia panggil saling bahasa. Artinya ini maksudnya ialah saling bahasa, bukan pengertiannya lagi. Tu artinya ini maksudnya ialah saling bahasa, yakni sidq. Apa makna sidq? Artinya benar. Itu saling bahasanya. Benar mereka itu, pada sekalian perkataan mereka itu, dan yakni benar itu berbetulan. Yakni pada perkataan mereka itu dan juga lagi akan datang disebut mana perbuatan. Jadi benar, mana sidqun, sidq. Benar pada perkataan mereka dan juga perbuatan mereka. Seorang Rasul itu, dia bersifat dengan benar. Dan sifat benar ini akan terserlah ketika mereka bermuamalah dengan manusia. Akan terserlah, akan jadi nyatalah bahasanya mereka ini bersifat dengan sidq. Jadi kata benar saat itu pada sekalian perkataan mereka itu. Walaupun atas jalan mizaj, atas jalan bergurau sekalipun. Nabi juga ada kadang-kadang. Tapi tidak banyak. Tidak banyak, tidak acap. Nabi ini bergurau senda. Sebab itu catatan tentang perkataan Nabi bergurau itu makna tidak banyak. Adalah Nabi itu pernah bergurau. Tetapi walau macam mana pun, bergurau macam mana pun, tetap saja tidak berlaku kebohongan dalam gurauannya. Tentu saja perkara yang benar. Macam kita ni kalau bergurau, dia nak jadi dusta, jadi bohong. Kita bergurau ni, kita nak suruh orang tu ketawa suka, kita terpaksa berbohong. Satu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan. Perempuan ini meminta kepada Nabi nak pinjam unta daripada Nabi. Tujuan dia untuk membuat pengangkutan. Karena dia ada nak berpindah, jadi nak angkut barang banyak, maka minta unta. Pinjam unta karena dia tidak ada unta. Jadi bila begitu Nabi kata kepada sahabat, mana Nabi itu menerimalah permintaannya. Lalu Nabi kata kepada sahabat, mana supaya mengambilkan anak unta diberikan kepada perempuan itu. Supaya dia boleh buat mungguh lah, buat pengangkutan, mengangkat barang. Lantas menjawab perempuan itu, ya Rasulullah, saya nak pinjam unta Rasulullah ini. Tujuan dia untuk mengangkut barang yang banyak dan besar dan berat. Jadi kalau Rasulullah beri pinjamkan kepada saya anak unta, jadi macam mana anak unta nak bawa bebanan yang banyak dan besar dan berat ini? Lalu Nabi kata, tak kira lah anak unta ko, bapa unta ko, ibu unta ko, dia tetap saja anak unta. Kalau dah namanya unta, dia tu anak kepada unta. Walaupun dia tu tidak kecil, makna dah besar sekalipun. Itu Nabi bergurau dengan perempuan itu. Dan Nabi ini tidak berlebih-lebihan dalam bergurau. Hanya kadang-kadang sahaja. Namun makna apabila Nabi bergurau, benda tu berlaku di atas makna yang sebenar. Tidak ada pembohongan, pendustaan di dalam bergurau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia bersifat dengan benar. Walaupun bergurau senda pun masih lagi benar. Jadi bersifat dengan sidq, benar pada sekalian perkataan mereka itu, dan yakni benar itu, apa makna benar? Sidqun, dia ada nak dekat-dekat dengan makna hakun. Satu lagi sawabun, sawab mana benda yang betul. Hakun benda yang sebenar. Hak ni sidqun, mana benar. Apa makna sidqun? Maksudnya benar, yaitu yakni benar itu berbetulan. Berbetulan maksudnya muwafaqah. Sepakat ataupun mutabaqah. Suatu berita itu dengan
nafsu pekerjaan, diri amrul waqi' dia panggil. Amrul waqi' mana diri pekerjaan. Tu. Seperti kita kata buah kelapa bulat, maka itulah hakikat dia. Tak menjal, itu makna benarlah. Yalah memanglah bulat buah kelapa tu tidaklah sebagaimana bulat bola ni. Sudah tutulah dia tu bulat dia tu ada juga ni orang panggil mana tidak sama ni. Jadi pada dasarnya dia adalah orang panggil bulat ni. Jadi ataupun kita kata bola itu bulat ni. Jadi tak kira siapa dia yang mengatakan begitu, itu adalah sidqun, makna benar. Kerana selaras ataupun muwafaqah. Muwafaqah dengan dengan amrul waqi', diri pekerjaannya. Tu. Itu makna benar. Benar itu ialah berbetulan, muqabalah atau muhadzah. Berbetulan dengan nafsu pekerjaan. Nafsu mana amrul waqi' dia panggil. Diri pekerjaan satu perkara. Jadi, itu dikatakan maka wajib tafriqnya, kesimpulan wajib mereka itu akan kita. Maka wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu pada dakwa mereka itu akan nubuwah dan risalah. Wajib kita membenarkan. Dia ada yang pertama kita membenarkan kerasulan kenabian mereka. Yang kedua ialah membenarkan ajaran agama yang dibawa oleh mereka. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita i'tiqadkan benar mereka itu pada dakwa mereka itu akan nubuwah, kenabian. Mereka mendakwa nabi ni walaupun mereka tidak wajib menyampaikan kepada manusia wahyu Allah Taala itu, tapi wajib dia kena tak ada. Mana dia kena terima. Dia kena membenarkan. Tu. Mana apa dia wajib kena menyampaikan, memberitahu kepada manusia bahawasanya mereka ni adalah nabi. Nabi ni makna dia tidak menyampaikan syariat kepada umat, kepada manusia. Namun dalam hal begitu, menjadi orang panggil kewajipan juga kepada para nabi ni kena royak kepada manusia mereka adalah nabi. Supaya mereka dimuliakan sebab mereka dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza orang yang jadi wali. Orang yang jadi wali ni kadang-kadang Tuan Hak sendiri pun tak tahu kata dia tu wali Allah. Jadi wali dia tak perlu kita dakwa. Mana orang menjadi wali dia tak perlu mendakwa dia wali. Aku ni ialah wali Allah dak. Tapi kalau Rasul mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Nabi pun kalau Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Walaupun sebab ada satu versi yang lain, An-Nabi itu makna ambil daripada An-Nabi'u, mana An-Naba, mana berita. Maka dia kena rayak diri dia ni adalah Nabi. Dia adalah Nabi. Walaupun dia tidak membawa syariat. Wajib dia kena beritahu dia ni adalah Nabi. Tidak sebagaimana ulama-ulama. Nabi ni dia kena rayak. Kalau dia dipilih oleh Allah Ta'ala, dia kena rayak dia ni Nabi ataupun Rasul. Rasul lebih-lebih lagi lah kerana Rasul itu dia menyampaikan kepada manusia. Jadi, pada dakwa mereka itu akan nubuwah. Kalau benar, maksudnya berdasarkan kepada sifat-sifat mereka. Yang ini seperti saat inilah. Jadi kalau orang mendakwa jadi Rasul, biar munasabah lah. Jadi orang yang macam mana di kalangan kita pada zaman kita ni, sedangkan orang panggil, maknanya yang kita sekarang ni, kita tidak perlu mengenal pasti Nabi. Cuma kita nak benteng diri kita daripada menerima dakwaan orang yang mengatakan dia tu Rasul, dia tu adalah Nabi. Kita kata bohong tidak, kerana Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir bermakna lepas daripada dia tak ada Nabi, tak ada Rasul dah. Jadi kamu buatlah benda pelik secara mana sekalipun kami tak percaya. Tu. Jadi, apabila seorang itu makna ni zaman itulah sebelum daripada zaman yang terakhir, Nabi yang terakhir. Jadi orang yang benar ada sifat-sifat ini, siddiq, maka dia adalah Rasul, wajib. Mana kita tu orang panggil ni memuliakan dia. Jadi itu katanya, benar pada sekalian perkataan mereka itu
Dan yang ini benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan. Maka wajib kita ikutkan benar mereka itu, para rasul itu. Pada dakwa mereka itu akan nubuwah kenabian dan risalah kerasulan. Dan daripada barang yang menyampai mereka itu akan kita. Wajib kita membenarkan, wajib kita menyampaikan. Wajib kita. Mana wajib? Mana nubuah dan pada barang yang menyampaikan mereka itu akan kita. Wajib kita kena terima, kena beriman, kena membenarkan apa saja yang datang daripada Nabi. Daripada orang panggil perintah-perintahnya dan juga orang panggil penceritaan penyemana ataupun hukum hakamnya. Wajib juga kita terima dua lah. Satunya risalah mereka, nubuah mereka. Yang kedua ialah apa saja sebanyak mana benda yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita beriman. Dan pada segala khabar mereka itu rasul, hadis-hadis mereka. Mereka bercakap apapun, sikit ke banyak, kecil ke besar, pasti, maknanya kalau itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Itu wajib kita menerimanya dengan sepenuh hati. Maknanya bila mereka mendakwa mereka rasul atau nabi, wajib kita kena terima. Khabar daripada segala perkara yang gaib. Apa dia? Perkara yang disampaikan oleh mereka itu daripada Allah Ta'ala. Yang ini pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang gaib. Yang gaib itu makna yang sudah wujud dah pada masa sekarang. Seperti para malaikat. Malaikat rakit hati ada di kiri kanan bahu kita. Wajib kita kena percaya. Beriman. Dan benda yang gaib itu benda yang belum berlaku. Ataupun belum berlaku, mana akan berlaku. Itu gaib daripada kita. Ataupun makhluk-makhluk yang berada di alam yang gaib. Seperti para malaikat, iblis, mana syaitan, jin. Itu berada pada alam yang gaib. Setakat pernyataan daripada syarak, itulah pegangan kita. Jadi perkara yang gaib dan lainnya lain daripada tersebut. Jadi Al-Quran itu kita kena jadikan orang panggil sebagai membacanya sebagai rutin kita setiap hari. Carilah masa-masa yang kita selesa untuk membacanya. Tak perlu banyak, sikit pun tak apa, asalkan berkekalan. Jadi kita berhenti pada dan pada segala khabar mereka itu daripada segala perkara yang gaib. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalam. Wa ala alihi washabihi. Allahumma taqabbal minna. Wa alaina ya maulana innaka. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma. Wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas sidikin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah.